Auzubillahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, diberikan lagi kita kesempatan kehidupan untuk menjadikan kita hamba yang betul-betul menyedari kehambaan, yang terus dengan ibadah, yang terus dengan ketaatan, meninggalkan apa yang dilarang. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam dan iman yang telah disampaikan, yang telah disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin kita berkenalan dengan satu agama yang membenarkan, membolehkan kita memasuki syurga Allah. Tanpa dengan cabaran kehidupan memperjuangkan agama sehingga dinaikkan iman, yakin dengan benda-benda perkara sam'iyat, perkara-perkara ghaib, maka itulah iman yang telah ditanam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menanam akidah adalah satu perkara yang cukup penting dalam kehidupan seorang muslim, iaitu menanam aqaid iman, mentauhidkan Allah, mengaji bab kenabian, mengaji bab sam'iyat, perkara-perkara yang didengar, perkara-perkara yang kita dengar melalui hadis dan Al-Quran, dan kita yakin dengan benda yang kita tak nampak dengan mata tetapi kita yakin dengan hati, itu nama dia iman. Mana mungkin orang boleh salat dengan rajin hanya kerana mendengar sesuatu tanpa ada ganjaran ataupun keimanan. Melainkan ada dua, satu iman, satu lagi kerana nak tunjuk ke orang. Kalau dia buat kerana nak tunjuk ke orang, dia masih tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mengetahui dan Maha melihat, mendengar, mengetahui. Muslimin yang dirahmati Allah, itu pentingnya perkara yang dinamakan sebagai ilmu ihsan, ataupun lebih dikenali hari ini dengan ilmu tasawuf. Tempat letak iman adalah hati. Kalau kotor hati, bagaimana iman hendak diletakkan? Maka perlu ada ilmu untuk menyucikan hati, namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf menyucikan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat terkeji, seperti riak, hasad, dengki. Yang kita takut adalah riak, sebab niat dia untuk orang, bukan untuk Allah Ta'ala. Sebab itulah riak ini adalah dosa dia seperti syirik kepada Allah. Memang ada dah. Kalau kita tak tahu kata itu riak, tanpa ilmu, sia-sia saja amalan kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah tanya kepada Rasulullah, tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agamanya? Sampai satu ayat, fawailul lil musallin.
alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, yang mereka itu solat untuk dipernampakkan, untuk diriakkan sahaja. Orang itulah pendusta-pendusta agama. Sebab apa? Sebab mereka tidak beriman. Mereka buat kerana nak tunjuk ke orang saja. Penting. Kalau orang kata tak penting mengaji ilmu tasawuf, maka akidah dia akan mudah-mudah senang yang akan jatuh. Sebab tasawuf tu adalah ilmu hati. Ilmu kita nak kenal hati kita, bukan ilmu tasawuf untuk kita kenal orang. Kenal hati kita. Lagi tawaduk. Sebab apa saya tak tawaduk, saya tak rasa nak ni ustaz? Doa semegah dengan kuasa, doa semegah dengan harta, doa semegah dengan kekayaan dunia. Pasal hang tak bertasawuf. Benda tu semua bangkai sahaja. Apa yang kita miliki, kereta mewah ke, motor besar ke, rumah mewah ke, tu semua bangkai saja yang kita akan tinggalkan. Kita takkan bawa. Benda bangkai kita tak bawa. Itu kata ulama tasawuf. Kita hanya mempergunakan untuk memudahkan ibadah kita untuk ke sana aja. Tapi kalau kita meligan, kejar bangkai, kejar benda yang nak ditinggalkan, sia-sia. Muslimin yang dirahmati Allah. Itu tasawuf. Bila kita faham, baru kita tahu siapa diri kita. Tetapi kekayaan yang ada jangan dibuang. Faham zuhud yang sebenar. Maka pergunakanlah dengan idea, dengan akal, dengan ilmu yang diberi izin oleh Allah, bijaksana tentang bekerja, bijaksana tentang berniaga, bijaksana tentang mengurus harta. Kita pandai dengan kekayaan yang ada diberi anugerah tersebut, maka kita berkongsi dengan orang lain. Itu pun orang yang berakidah. Sebab apa yang dikatakan orang yang berakidah? Orang yang beriman tentang hari kiamat, iman tentang hari kebangkitan. Bahawa tuan-tuan, orang miskin masuk syurga dulu daripada orang kaya. Pasal apa orang kaya lambat masuk syurga? Sebab selepas dihisap akan amalan kita, dihisap pula akan harta kita. Maka apabila di dunia dengan kekayaan yang ada, kepintaran yang ada untuk mencari kekayaan, digunakan, disedekahkan, dizakatkan, dikongsikan untuk sama-sama masuk ke syurga Allah dengan awalnya. Bukan untuk bermegah, bukan untuk diriakkan. Harta yang diberikan oleh Allah bukan untuk diriakkan, ditunjuk-tunjuk. Sepatutnya dikongsikan bersama. Muslimin yang dirahmati Allah. Macam mana nak faham? Orang yang berakidah, dia akan faham. Sebab dia tahu dia akan mati. Tidak bergerak kaki anak Adam sehingga ia ditanya akan perkara-perkara. Ada kata 3, ada kata 5. Yang pertama tentang usia umurnya, apa yang telah diperlakukan tentang umurnya 40 tahun, 60 tahun, 100 tahun, apa yang dia buat? Adakah ibadah ataupun maksiat? Harta yang dicari, harta yang diusahakan, daripada mana dia dapat dan ke mana dia usaha berikan, diinfakkan. Kalau dia dapat harta yang halal, tiba-tiba dia pergi toto. Ataupun dia dapat dengan harta yang haram, dia main masjid, dia buat kenduri, celaru pergi habis. Muslimin yang dirahmati Allah. Yang terakhir, soalan yang akan ditanya oleh Allah, ilmu yang kau pelajari, ilmu yang kau dapat, sudahkah kamu beramal? Ayat ni untuk orang yang ada ilmu. Ngaji lama dah, kilik kitab sampai lekang kulit-kulit, beramai dah lagi. Mau kalau tak beramai juga, hak tu yang lambat masuk syurga. Kacau. Dia kata silap dah aku main malam ni, dia kata. Biar aku jahil tak apa. Jahil pun tak boleh. Biar alim balik. Sebab tuan-tuan kita kena ingat, kita ada ilmu untuk kita beramal. Bukan ada ilmu untuk cari wang. Bukan ada ilmu untuk jual agama. Ada ilmu kerana
nak beramal. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus, adakah boleh jadi alim dengan mengaji di masjid-masjid? Tak ada sampai boleh jadi ulama, tapi sekadar tahu yang mana hak, yang mana batil pun memadai, itu dipanggil warak. Oh, saya nak jadi ulama, ni bukan tempat dia. Nak jadi ulama kena pergi mengaji di pondok, nak mengaji ulama pergi mengaji Mata Mahmud, nak mengaji ulama naik sampai PhD punya pasal lah. Tu kukut nak jadi ulama. Tapi kalau duk mengaji kat masjid seminggu sekali, sebulan sekali, bila nak jadi ulama tak tahulah. Nah, cuma kita mengaji untuk kita beramal, dan kita mengaji untuk mencari keyakinan atas amalan. Untuk diri kita saja. Okey, muslimin yang dirahmati Allah, kita sambung balik 174 muka surat. Betul atau tidak? Ke masuk dalam fasal yang ke-13? Fasal yang ke-13, beriman kepada kitab. Baru masuk ke? Sebab ada dua tanda di sini. Baru mula. Okey, baik. Sebab had ni Matayak ni, surah Matayak yang sama juga, cuma lari 2-3 muka surat. Baik, wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini, kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Musannif dia, pengarang dia Haji Said bin Haji Ibrahim, Allah yarham, bekas mufti negeri Kedah. Orang yang warak, orang yang alim, mengarang kitab. Dan satu lagi kitab dia Qanun Jinayat pun dia karang juga. Lama dah dari karang. Mungkin tuan-tuan tak pernah tengok lah kot. Yang ni memang dah lama dan banyak masjid-masjid pun baca. Okey, baik, moga-moga Allah mengampuni dosa pada tuan guru ini, moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya, moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya, moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin, yantafa'u bihi ila darin. Fasal yang ke-13, beriman kepada kitab. Kita mengaji dalam rukun iman, dalam bab akidah ni, akidah adalah berkait dengan iman. Beriman kepada kitab. Yang keberapa daripada rukun iman adalah beriman kepada kitab, yakin dan percaya kepada kitab. Adakah dengan kitab Al-Quran saja ataupun dengan keempat-empat kitab yang telah diturunkan? Okey, perbincangan dia. Beriman kepada kitab Allah. Dia kata kitab. Maksudnya banyak. Siapa yang ambil Quran saja dia beriman, dia percaya, dia kata yang tu lah. Ya, isi kandungan hukum memang dalam Al-Quran. Tapi kalau dia kata Quran saja yang aku beriman, yang lain aku tak beriman, dia masih tidak beriman. Dia kena beriman bahawa ada kitab lain pun telah diturunkan, cuma diselewengkan oleh pendeta-pendeta mereka. Hari kita bincang sebab apa turun kitab baru, sebab terma dan syarat ataupun dikatakan sebagai apa yang telah Allah ingin sampaikan telah diputar belik. Okey, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sesuatu perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang rasa dia beriman, dia kena tahu. Dan barang siapa yang menolak, maka dia tidak beriman. Silat-silat kufur. Dan menjadi salah satu daripada rukun-rukun iman yang 6. Kalau dia tolak satu, bukan jatuh ke satu, jatuh ke semua. Kira? Agak-agak sebelum kita pergi, ingat tak nama-nama kitab selain pada Quran? Tak ingat? Kitab 52. Zabur, Taurat, Injil. 52 tu joker, sak lekuk, sak speed, itu boleh lah. Oh, kok mana? Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kata wajib atas kita percaya iman dengan rukun yang ini, iaitu beriman kepada kitab. Ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Nampak? Min qabl tu apa dia? Surah An-Nisa 136. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman. Kalau dalam kitab lama dia kata beriman ni apa dia? Orang yang percaya pada Allah dan Rasulnya dan tertakluk hatinya. Iman tu. Tapi di sini dia ringkaskan, wahai orang-orang yang beriman.
Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kena tetapkan. Dia memang akan diduga, maka tetapkan hati kita dengan Allah dan Rasul, dan kepada kitab-kitab dan kitab Al-Quran, satu, yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Muhammad, nama dia Quran, dan juga kata Allah kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan min qabl, dahulu daripada Al-Quran. Yang ini itu kena percaya juga. Cuma isi dia dah tak boleh pakai. Percaya kata ada turun kitab sebelum daripada kitab Al-Quran. Okey dah? Baik, terus. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang dimaksudkan, apa maksud dia? Dalam ayat tersebut ialah beriman dengan kitabul uluhiyah, kitab-kitab ketuhanan. Okey, yang menjadi sebahagian daripada akidah orang-orang mukmin, orang yang beriman. Itu akidah, yakni pegangan orang yang beriman. Ada kitab-kitab lain, cuma kena ingat nama dia, cuma tak beriman dengan isi kandung dia, dah sebab perubahan. Iaitu kalam Allah. Dia adalah kalam. Jangan tanya pula ilmu kalam ni. Kalam Allah tu adakah Allah? Pula dah. Maksudnya dia jadi 2-3, jadi Mu'tazilah. Kalam Allah ni makhluk, dia kata. Dia bukan Allah. Panjang cerita tu, dipanggil ilmu kalam tu. Ilmu kalam kena pergi mengaji pula. Cerita hak tu saja nak cerita kata hak yang sabit dengan Allah Ta'ala, yang kata kalam tu ada kata berkata-kata seperti kita. Adakah Allah Ta'ala ada mulut? Puah. Ada. Jangan duk kata duk macam tu. Kalam Allah ni balik kepada Allah. Tak payah duk fikir. Apa yang sabit dengan Allah tak usah duk fikir. Mana tempat Allah duduk tak usah duk fikir. Allah wujud bi khairil makan. Wujud khidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Faham hak tu? InsyaAllah faham. Yang hak tak jadi tak faham siapa? Kelai ikut tangga masjid dengan saya. Baru ya. Tak apa, tak payah cerita, duk buat rakaman. Kelai pasal kes Allah duduk di langit tu. Aduh, kita pun malas nak melayan dah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita tak mengaji ilmu sifat 20, ataupun kita lebih terdedah dengan media sosial, kita lebih terdedah dengan kata-kata doktor-doktor, kita tak ambil berat apa kata tok guru pondok. Kita lebih terdedah dengan minda saja, logik akal saja. Maka kita kata Allah bertempat. Sedangkan ilmu akal itu ada berapa? Hak tu pun tak boleh jawab. Jangan duk petikai hal lain. Ada ayat Quran yang mutasyabihat, ada ayat Quran yang zahir. Apa dia mutasyabihat? Yang kena qiyah, yang kena takwil. Dia tak boleh baca hak tu. Kalau kata baca hak tu saja, memang Allah ada tempat. Itu sebab tuan-tuan, saya bagi poin satu ya. Berapa lama Nabi SAW berdakwah tentang akidah saja di Mekah? Lama mana? 13 tahun. Tak ada pun suruh semayang, wajib semayang apa. Tanam akidah ya. Bila pi ke Madinah 10 tahun, maksudnya 23 tahun Nabi dakwah, barulah tahun kedua hijrah baru hukum turun. Pasal apa nak petikaikan hukum sedangkan akidah kena bincang dulu? Awaluddin ma'rifatullah. Okey, apa pun letak akidah dulu. Bila nak tafsir ayat, nak baca Quran, akidah tak dulu. Kalau kita letak sesuatu akidah tak ada sebagai penapih, kita akan kata Allah ada Ta'ala di langit. Tu masalah dia. Akidah letak dulu. Lepas tu pula kita nak pergi mengaji kat siapa? Kita pergi mengaji orang yang ada penapis akidah dia. Pergi cari orang yang akidah dulu. Macam mana? Siapa gurunya? Cara nak pergi mengaji, siapa gurunya? Kalau pengarang kitab tuan-tuan, di belakang dia akan tulis faharis atau glosari musonif dia, orang yang karang kitab. Tengok di situ, dia mengaji tahun mana, apa semua. Tu sebab ada poin dia. Kalau dalam kitab lama, awal sekali taklif dia panggil, maksudnya muallif, orang yang karang, yang susun. Siapa dia? Tok guru dia siapa? Sampai siapa? Jangan main dengar kata logik ya. Bahaya tuan-tuan.
Sebab tapisan kita adalah akidah. Jangan main zahir. Kalau macam tu, cerdik, orang yang paling cerdik Google. Tahu Google? Bukan Google hidup Islam tu. Google tu internet tu. Sebab apa? Tuan-tuan suruh terjemah, dia terjemah. Tuan-tuan suruh dia cakap Siam, dia cakap Siam. Suruh dia, semua bahasa dia boleh. Tak boleh. Kita ambil Al-Quran, siapa pengarang tafsir dia? Jangan terjemah sebiji-sebiji. Yang terjemah sebiji-sebiji tu zahir ayat saja. Siapa yang tafsir, menafsirkan ayat tu asbabun nuzul dia, bila turun, sebab dia ada nasakh wal mansukh. Bila ayat tu telah dinasahkan. Contohnya ayat tu turun di Mekah. Tiba-tiba hukum kedua datang pada di Madinah. Seperti hadis Nabi SAW menolak hukum hak pertama ketika di Mekah. Kena tahu semua. Tarikh tasyrik kena mengaji. Tarikh Islam pun kena mengaji. Bukan main baca-baca-baca, oh haram. Muslimin yang dirahmati Allah. Apa dia? Tapisan akidah. Ni yang jadi masalah. Usolli pun dia kata sesat. Usolli fardhu isya. Dia kata sesat. Syirik. Muslimin yang dirahmati Allah. Hak yang benda remeh dia petikai, benda besar dia tak mau nak ambil tahu. Payahlah tuan-tuan orang hari ni. Nama dia ujub bongkak takbur dengan ilmu agama. Duk cari salah orang, bukan nak perbetui masyarakat. Duk cari salah-salah tok guru dulu. Sepatutnya kita jadi ulama, kita ada ilmu, kita kena dakwah bawa manusia ni, orang bawah kita tu supaya kenal Allah. Duduk satu tempat, semua bersilaturahim dengan bawah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mai duk petikai hukum hakam tu, petikai mazhab tu, petikai mazhab ni, bab bismillah, bab talqin, bab tahlil, bab ni maulid pula dah dia nak petikai. Sedangkan perbuatan-perbuatan tu semua adalah hasanah, baik, dan dia termasuk daripada perkara-perkara amal soleh. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey, baik. Kitab-kitab yang terbesar daripada kitab-kitab ketuhanan dipanggil apa dia? Al-Kitabul Kitab apa? Uluhiyah. Faham tak tadi? Ingat tak? Lupa dah. Kitab ketuhanan yang wajib bagi setiap orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf cukup Islam, cukup umur sampai seru Nabi selamat panca indera. Ada tak tempat-tempat tu? Ada. Duk mengaku kata tak cukup umur lagi, cucu sampai 8 duk tak cukup umur, geno. Mengetahuinya, setiap mukallaf wajib mengetahuinya. Apa nya tu? Nya tu balik pada kitab-kitab. Dan beriman kepadanya. Nya tu balik pada siapa? Kalau mengaji pondok tahu. Nya tu, nya tu apa dia? Hak suruh saja dia hurai tengok. Nya tu balik pada kitab juga. Dengan jalan tafsil satu per satu adalah sebanyak 4 kitab. 4 yang pergi tambah dan kitab 52 pula. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan bahasa Qibti. Apa dia Qibti? Ini satu keturunan, satu bangsa di Mesir, Qibti. Pada zaman tersebut ada Bani Israel. Qibti ni daripada Fir'aun. Rambut dia rinti-rinti, tinggi, besar, 6 kaki ke atas. Tu dia panggil Qibti. Bani Israel keturunan Nabi Musa, tapi turun atas bahasa Qibti. Tahu tak hak kes pemuda yang ditumbuk oleh Nabi Musa lari daripada kota, yang hak sampai Firaun ligan sampai ke Laut Merah tu, pasal Nabi Musa tumbuk pemuda Qibti itulah. Qibti ni keturunan Firaun. Tu Qibti. Okey ya. Muslimin yang dirahmati Allah. Dalam bahasa Qibti, mana dalil dia? Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur.
yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Surah Maidah 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk, pun ada petunjuk, dan cahaya yang menerangi betul pada asal dia. Dengan kitab ini nabi-nabi yang menyerah diri yakni kepada Allah, mentauhidkan Allah, menetapkan hukum-hukum. Dalam kitab Taurat pun ada hukum-hukum bagi orang-orang Yahudi. Dan yakni dengannya, tu balik pada kitab tu tadi, ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka yakni menjalankan hukum Allah. Maksudnya orang yang cerdik pandai pada zaman tersebut menggunakan kitab tu untuk berhukum syariat. Sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum daripada Allah melalui kitab Taurat. Dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya. Yuhfazun, menjaga kitab tersebut daripada sebarang perubahan. Tiba-tiba mereka yang sendiri mengubah. Oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia, pegang dengan kitab tersebut, tetapi hendaklah kamu takut kepadaku yakni Allah dengan memelihara diri daripada melakukan maksiat dan patuh akan perintahku, kata Allah. Dan janganlah kamu menjual yakni membelakangkan ayat-ayatku. Apa dia? Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, dengan harga yang sedikit. Kerana orang bayar sikit kat kita, kita ubah hukum. Faham ke tu nang? Tu kata payah jadi ulama ni. Sogok sikit, dandan berubah hukum. Yakni kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia. Yang tu telah berlaku pada kitab-kitab terdahulu. Adakah kita nak membiarkan Al-Quran pun jadi sebegitu rupa? Itu maksud dia. Apa yang berlaku pada kitab Taurat dah berlaku. Yang kedua, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dengan bahasa Syriani. Serani. Dulu orang tak panggil Kristian, orang panggil Serani. Di Melaka orang panggil Serani. Serani apa dia? Kita duk tahu macam itik ya. Okey, Serani, bahasa Serani. Firman Allah Ta'ala Azza wa Jal, wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibni Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa atainahu li-injila fihi hudan wa nuran wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Maidah ayat 46. Lepas sikit pada ayat 44 ayat yang tadi. Dan kami utuskan Nabi Isa ibnu Maryam. Sebab apa disebut ibnu Maryam? Sebab dia tak ada bapa. Jangan disangkakan Isa ibnullah. Jaga-jaga. Isa ibnu Maryam mengikuti jejak langkah mereka, yakni nabi-nabi daripada golongan Bani Israel. Sebab yang paling banyak nabi dalam golongan adalah Bani Israel. Maksudnya dia ni yang paling suluk dan yang paling bongsu lah. Sebab lepas tu tak ada dah, turun kat orang Arab. Tu cerita dia macam tu. Untuk membenarkan apa yang telah dihadapnya daripada kitab Taurat, di hadapannya daripada kitab Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Sebab apa turun kitab Injil? Sebab sebelum tu ada turun kitab Taurat dan telah diselewengkan, yang mengandungi petunjuk, pun petunjuk hidayah, macam kitab Taurat juga, cahaya yang menerangi, hidayah, sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya daripada kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Sama aja isi dia. Okey, saya bagi ringkas dia. Setelah mereka menyelewengkan isi-isi kitab-kitab, apa dia yang tidak dibincangkan dalam kitab-kitab setelah seleweng? Yang pertama, tentang
kebangkitan hari kiamat. Itu. Sedangkan semua kitab hak asal semua cerita bab kebangkitan dan pahala dosa yang akan dihisap. Depa buang hak tu. Tuan-tuan tengok nak Israel pula, Nasrani, Kristian, depa kata kalau bumi berlaku kiamat, depa nak pi marah. Kalau betul-betul depa beriman dengan kitab asal, marah tak hancur kah? Nampak? Awak ingat Langkawi kena tenggelam apa boleh pi lari Kuala Perleh ah? Kuala Perleh kau tenggelam. Maksudnya dia telah diselewengkan seolah-olah macam buat satu kapal terbang pergi keluar. Boleh cucuk tanam, duk terpong lah ni, duk terpong marah nak tanam pokok durian tang mana. Ya, sebab depa tak tahu kata akan dimatikan. Yang satu lagi pula agama, sistem karma, sistem apa dia orang panggil sistem apa dia tu hak hidup balik apa dia? Nirvana. Kan, hidup balik, mati, hidup balik jadi tokke. Jadi anjing. Tak habis. Maksudnya tidak ada hari kiamat. Mati ya hidup balik. Jadi kalau hak yang sami akan hidup balik jadi sami juga. Duduk celah pokok. Duduk di pokok telipuk. Duduk layak cap. Allah. Mereka akan percaya macam tu. Seolah-olah macam tak ada kematian. Boleh. Sedangkan kita asal kitab sebelum Quran pun mengatakan ada hari pembalasan. Kiamat kita akan diduduk satu tempat, syurga dan neraka, kita akan balik pada Allah. Tak ada, habis. Itu penyelewengan yang paling besar. Itu sebab depa bila kita orang yang beriman yu'minu billahi wal yaumil akhir, takat beriman dengan Allah saja tak cukup, dia kena beriman dengan hari pembalasan. Yang tu yang takut. Depa buang tu. Tang beriman dengan Allah, depa beriman. Depa pun sembah Allah. Tapi hak yang tu depa buang. Kita bila kita percaya dengan hari kebangkitan, hari kita dihisapkan, hari kita ditimbang amalan, tu kita takut. Hak tu paling kita takut. Sebab apa? Pahala kita banyak-banyak mau bagi ke orang. Lepas tu pula nak kena lalu atas titian, sebab titian tersebut dicipta melalui amalan kita. Semua berkait dengan hak yang di dunia balik sana. Balik di hak dunia balik sana. Yang tu ya penyelewengan yang berlaku yang terbesar dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dengan bahasa Ibrani. Ibran. Firman Allah Azza wa Jalla, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Baca hak ni sekali lagi, tengok anak. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Surah Isra ayat 55. Dan yakni Tuhanmu, siapa? Allah, wahai Muhammad, lebih mengetahui akan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Makhluk yang ada di langit dan di bumi, bukan Allah tu ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah melebihkan setengah nabi dan nabi-nabi atas setengah yang lain, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Dengan cara melebihkan adalah memberi kitab. Ulul Az, nama dia Ulul Azmi. Baik, Quran pula, kitab-kitab yang keempat diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Ni mai ikut mana Rasul Melayu? Tuhan Harun. Ni mai ikut mana? Tu ada juga hak duk percaya kat depa. Itulah masalah akidah kita, tuan-tuan. Main duk bohong sikit, ada ilmu sikit, boleh berubat sikit, boleh berjalan atas hayang. Tunggulah, sekali lagi adalah pengikut dia tu. Pasal apa? Masalah akidah. Mau boleh duk bersilat, duk lalu kok terbang duk atas pucuk. Tunggu sekali lagi adalah pengikut dah. Pasal apa? Masalah akidah. Poin dia masalah akidah ya. Nak shortcut. Sampai mengaku wakil Tuhan. Siapa? Ayah Pan Pen Pun. Sampai mengaku sebenar dia nak mengaku dia Tuhan.
Tapi sekali lagi orang katuk kepala dia, maka dia ubah wakil Tuhan. Ayah pin ni, aduh, sembang pandai, logik ya. Siapa pengikut dia? Bukan calang-calang, semua hak logik akal ya. Tambah pula dia boleh buat sesuatu yang miracle. Jaga-jaga tuan-tuan, muka dengan akidah tak ada tapih. Oh, tengok celok tebal sikit, hitam legam, daya hitam. Oh, dia kata ni mesti tak wali Nabi. Oh, tu dia. Muslimin yang dirahmati Allah. Siapa hak nak kenal macam tu? Hak tak ngaji, hak nak shortcut, hak nak cepat masuk syurga. Kita duk bincang ni, duk ada lagi ni. Duk jadi boleh percaya saya kan. Pasal apa? Ada lagi ke selepas kematian, kewafatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada nabi tak lagi? Ada rasul tak lagi? Tak ada dah. Betul tu yang ada rasul Melayu mai duk mana? Dia kata duk di Selangor. Muslimin yang dirahmati Allah, heranlah dia boleh percaya pula tu. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala tentang kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Akhirnya qalqalah kubra ataupun lisyidu kubra, baca dia macam tu. Tak mau terang kat tu. Begitu imam terang. Okey ya, cara baca Quran macam itulah. Dan kami turunkan surah Maidah, dan kami turunkan kepadamu, yakni wahai Muhammad. Mu tu siapa? Mu tu Muhammad, bukan kita. Dia mengaku. Tuan-tuan tahu tak pasal apa hak Rasul Melayu ni dia kata dia Rasul? Wa innaka Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Innaka, sesungguhnya kamu tu dia kata dia. Kau tu ganti nama balik pada Muhammad, bukan hang, bodoh. Kau tu dia kata saya. Betul macam tu. Kalau saya baca, saya apa Rasul? Loh, tu pun ada pengikut. Tu sebab kita kena baca, jangan pakai hawa nafsu. Kita kena ikut tafsir. Tafsir siapa yang mentafsirkan? Orang yang berakidah yang betul. Bukan main tengok Google. Google dia mengaji kat siapa? Okay, wahai Muhammad, in bracket yakni kepadamu. Mu tu balik ke siapa? Balik ke Nabi Muhammad. Yakni kitab apa? Yakni Al-Quran. Sebab tak sebut di situ. Dengan membawa kebenaran hak untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah ada di hadapannya. Sebelum dia ada kitab lain. Tapi sebab apa dia turun pula? Sebab nak membenarkan yang telah diseleweng kitab sebelum. Untuk memelihara serta mengawasinya. Pelihara balik kitab-kitab sebelum. Sebab telah dicerobohi, telah diseleweng, telah dikhianati. Maka jalankanlah, Allah suruh dekat Nabi Muhammad, jalankanlah hukum-hukum di antara mereka, yakni ahli kitab, itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Apa yang turun hukum sebelum tu ada dalam ni. Ikut, mereka kena ikut hak ada dalam ni. Bukan ikut kitab lama dah. Ikut Quran. Itu maksud dia. Dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka. Sebab mereka dah seleweng. Jangan ikut mereka. Dengan menyeleweng daripada apa yang telah datang kepadamu daripada kebenaran. Amma ja'aka bil haqq, daripada apa yang telah datang kepada kamu, yakni wahai Muhammad, daripada kebenaran Al-Quran. Mau elok-elok. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Nanti kita sambung balik. Pasal sekejap lagi ada tahlil. Ya, takat tu saja tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.